Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Tolong respon audio dan video. Okey ke KO? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Ya, Nur Haizi Muhammad, cantik tudung saya kat Palestin ni. Tak baik je menipu. Saya berada di Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur. Tapi kalau datang rumah saya, senang nak cari. Dekat pagar ada bendera Palestin. Jadi saya pakai tudung Palestin hari ni. Habibah Rasul, Hamidah Saad, Ros Amir, Nazatul Naina, Dengak silakan muka surat Puan Yahya, Bakung Biru, Sania Mazni Ahmad, Syari Anisani, Sawan Razi, Hanisa Syafi'i, Rodiah Syarif, Zawiyah Zaw, Sadina Salihuddin. Alhamdulillah. Kak Rosnaini Adnan, sihat ke Kak? Mazura Muhammad, Yun Taslim. Kak Yun, kenapa semalam tak join kuliah bersemuka? Kena Nur Azma, Habibah Rasul, Rodiah Syarif, Syarifah Banun, Rohani Hitam, Salma Yahya, Habibah Rasul, Azalina Osman, Nurhaniza Hamid. Lagi puas dari live di stream ya tadi. Kenapa Kak Nazar? Pasal apa lagi puas? Rania Hamid bin Hatul Mimin, Allahu Akbar. Ros Amir, Murtini Kasmi, Nur Cahaya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anak Bukit. Oh, Hamidah Sa'ad, anak Bukit. Nizahani, Suriah Sulaiman, Syarifah Latifah, Maslizah Bagiran, Tuntat, Salina Osman, Hanisa Syafi'i. Adakah? Apa tu soalan tu? Nur Hidayah Mahmud. Tak nampak kadang-kadang pasal apa? Hanibi Razid. Mata ni dah kena tukar baru. Cermin mata. Mazarela, Halimatun Abdul Rahman, Nur Alis, Masita Asyari, Hanum Rabbani, Hasanah Hasan, Nur Mala Ahmad, Zaitun Hashim. Kan syok kalau nama-nama yang saya sebut ni semua saya dapat jumpa berdepan. Bestnya kan, berangan ni. Azimah Isha, Aisyah Ismail, Mawar Putih, Aisyah Abdullah. Malam tadi dengar atas katil. Macam kuliah pukul 10 malam tadi. Ya Allah, saya nak tergelap. Lepas tu sahabat-sahabat muslimin muslimat. Oh, Cik Kamarul Zaman Syafi'i dari Kangar. Saya suka ngusik Ustaz Azwan kalau Kangar ni, Cik Muhammad Syafi'i. Kan kalau bawa trip satu bas ke Perlis pernah kami. Kan saya suka ngusik Ustaz datang bas. Sebab dia kalau dia dengar ke tidak, dia dengar dia enter frame sama. Sebab nak kahwin dengan orang Kangar, lepas tu tak jadi, terkahwin dengan orang Keramat. Macam tu lah. Seronok Hafsah Ismail. Seronok. Okay, seronok. Pukul 10 malam seronok. Kita try pukul 3 pagi pula. Macam mana sambutan. Dan muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat, semalam punya lewat tu saya habis. Dan memang daripada 7 pagi tu sebenarnya saya pakai tudung baju yang sama, Masya Allah. Tak ada peluang langsung untuk landing walaupun sesaat. Muslimat dirahmati Allah. Tapi saya rasa bahagia, seronok sangat. Bahkan anda nak tahu kejadian malam tadi lepas live Latahzan tu. Ustaz bayangkan Ustazah terus boom, tidur lah dah keletihan. Sebab program 8.30 tu, saya mohon pada mereka tunggu saya masuk. Saya nak solat isyak dulu, walaupun isyak awal kan. Jadi mereka kata Ustazah program pukul 8 kot. Mereka minta pukul 8, tapi saya minta lepas isyak. Jadi bila mereka tengok isyak awal, okey lah. Jadi saya ingat 8.30 hingga 9.30. Akhirnya lajak pukul 10. Lajak pukul 10. Lepas tu saya nak buka Latahzan, mereka masih lagi ada tanya soalan semua kan. Lepas tu saya tak teringat. Memang tim TV Al-Hijrah datang ke rumah saya untuk ambil saya ke Raudatul Sakinah, kemudian hantar balik saya ke rumah. Jadi berbesar hatilah. Dah tak pernah mereka datang kan. Walaupun rumah Ustazah ni siapa-siapa mai pun memang pinggan plastik, cawan plastik. Sebab kami ni sebenarnya macam madrasah lah kan. Rumah saya ni jadi sekolah. Jadi sebenarnya jujur segan nak orang datang rumah ni sebab tak ada peralatan macam rumah orang lain.
Tapi hati berbunga, berbesar hati kan, sebab dia datang nak jemput kita. Lepas tu Ustazah nak tumpang solat. Kalau dah tumpang solat, takkan kita kata tak boleh. Dah halang-halang masuk untuk tumpang solat, saya pun pakatlah dengan ustaz untuk bagi dia pemakan sekali. Malu nak bagi makan tu bukan sebab malu tak, bukan sebab tak mampu nak siapkan makan, bukan. Tapi sebab segan orang datang. Rumah tak ada cawan pinggan macam orang lain. Tapi seadanya lah mereka faham. Hidang makan tengah hari kat mereka. Lepas tu kita kalau ada orang datang, kita seronok kan tengok orang makan. Lepas tu kita sembang. Kita, Ustazah makan apa yang semalam? Ustaz COD pizza. Lepas tu saya pun bagi pizza tengah hari tu, solat Zuhur. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, balik tu dah dekat asar lewat. Lepas tu maghrib awal. Saya kata halang-halang, Ustaz petang semalam tu dia nak pergi rumah anak buah, belanja anak buah sate. Dah janji. Lepas tu saya kata dah halang-halang, abang belilah sekali untuk diorang ni. Diorang nak tumpang solat asar, lepas tu nak maghrib sekali kat rumah. Okey lah, sementara tunggu maghrib tu jamu dia pemakan dulu. Seronok lagi tengok orang makan. Ambil ayam secucuk, sate secucuk, hal lain suruh dia habiskan. Ni cerita terang ni. Tapi syok. Kenyang pula perut aku ni, tak rasa lapar padahal tak makan. Sekali lepas habis semua kuliah tu baru rasa macam, kenapa macam sakit dada, macam masuk angin dah kot kan. Lepas tu ustaz kata, lapar lah ni, kita nak makan apa ni yang sedap. Benda lain semua beku. Apa sekali, jap abang turun. Dia turun, special tu, dia turun tengok-tengok, tara, pukul 12 malam, cuba teka ustazah makan apa. Telan air liu. Pukul 12 malam, makan Maggi pecah telur. Ya Allah, sedapnya makan. Bila dah lama tak makan kan benda-benda macam tu. Lepas tu lepas makan menyesal. Makan banyak pula tu, dah lapar. Makan Maggi pukul 12 malam, sahabat-sahabat. Lepas tu kata, ya Allah kan, lepas makan tu termenung. Ustaz kata, kenapa yang ngantuk ke? Tak ngantuknya bang, menyesal sangat, menyesal. Makan dah habis satu mangkuk baru nak menyesal. Kenapa menyesal? Muslimat dirahmati Allah, tengah malam makan Maggi pula. Jadi adalah sangat tak sihat kan? Adalah sangat tak sihat. So untuk mengelakkan terus tertidur, duduklah sembang-sembang dengan dia. Jangan tidur dulu bang, tak bagus dah lah makan Maggi. Lepas tu nak terus tidur. Apa jadi dekat penghadaman kita ni? Cewa dah jadi doktor pakar kesihatan pula. Sembang-sembang pukul 1:30 pagi baru tidur. Ustaz pun pelik. Peliknya, letih tapi tak ngantuk. Sebab rasa seronok lah muslimat. Saya nak sampaikan pada anda tujuan saya bercerita ni. Saya rasa seronok sangat, puas. Sebab apa puas? Dalam pada ya Allah tak sempat kot nak tahzan, tak sempat kot. Tak ada ruang langsung nak selit ni ya Allah. Macam mana ni, tak boleh kot tahzan. Tapi bismillah, insya-Allah boleh ni, boleh. Sampai otak saya kata tak apalah kalau malam nanti ke awal pagi besok pukul 4.05 pagi ke, yang penting belum masuk hari baru. Walaupun kita tahu 12:01 tu adalah hari baru, tarikh baru dah. Tapi nak buat juga, tak nak cuti tahzan. Jadi bila kita boleh buat, kita rasa macam bahagianya, seronoknya, siap sembang panjang lagi dengan ustaz. Kan Mazura Muhammad, malu nak cakap masih ada doktor-doktor makan Maggi ustazah ni. Tak payah kesian Asiah sebenarnya banyak je makanan lain. Tapi periuk memang tak ada nasi lah kan. Jadi kita kalau tengah-tengah malam gitu memang tak rasa lah nak makan nasi kalau ada pun kan. Tak sangka pula dengan sweetnya suami saya masak Maggi. Allahu Akbar. Yus'aini Rosihati, sama dengan saya malam tadi. Apalah, kita sekapal lah Yus'aini. Minta maaf rakan-rakan tahzan. Saya dah jadi makin syok lah dengan anda ni walaupun tak pernah jumpa kan. Sebab spotting je. Ustazah kata pukul 10 malam. Ustaz kata ada penonton tadi. Takkanlah saya cakap seorang-seorang. Ada, ramai pula tu. Boleh pula dia orang tunggu. Ustaz pun pelik dengan anda. Ustaz pelik. 10 malam sahabat-sahabat. Lepas tu lepas live tu kita tengok viewers dia 4.1k. Ramainya orang tak tidur lagi waktu tu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita dapat tahu kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila hati tu mahukan ilmu, tak peduli dah. Betul tak muslimat kan? Jadi saya pun sendiri bukan orang berilmu untuk menyampaikan kepada anda, tapi sebab saya mahu. Aku tahu tiap-tiap hari, biar apa pun terjadi, tiap-tiap hari
kita kena ada jiwa yang macam tu. Okay, insya-Allah Muslimah. Ya, Aisyah Ahmad pasti sedap. Kan Ustaz Azwan Adi kami membawang Ustaz. Oh, suruh dia bacalah ruang-ruang komen ni nanti. Sebab nanti dia kata memanglah special. Masak Maggi tu kan kepakaran abang. Okey, yang paling syok tu dihidang kat isteri siap dengan periuk-periuk tu sekali. Alah yang tak payahlah nak mangkuk-mangkuk. Nanti basuh satu je. Comel kan orang lelaki ni. Suka hati, yang penting ya Allah ya Tuhanku dihidang dengan periuk sekali. Kita ambil lah mangkuk dulu kan. Macam tu kalau orang duduk berdua-duaan macam orang bujang je makan kan, sahabat-sahabat. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, saya minta maaf, rupanya dah lebih 400 orang mendengar celoteh ustazah yang tak sepatutnya dicelotehkan. Tapi ramai sahabat-sahabat saya dalam ni yang dah memang kenal lama dengan ustazah. Kak Zalina, sampai gelap besar macam tu Kak Zalina. Sebab itulah caranya kita hidup ni sahabat. Tak adalah macam nak apa-apa kita nak bermewah sangat, nak rasa macam wow sangat-sangat. Tak payah kan. Rahmati Allah. Lalui saja hidup ini dengan rasa penuh ceria. Bohonglah tak ada derita di jiwa. Tapi jangan fokus kepada yang itu. Okay, jangan fokus kepada yang itu, insya-Allah. Inilah hasil la tahzan. Tepuk tangan. Anda semua dah habis 70 siri. 70 siri. Hari ini, okay, hari ini anda sepatutnya rasa syukur Allah pilih aku untuk sampai ke tajuk 71. Subhanallah. Hari ini pula kan sahabat-sahabat, banyak syair. Sebenarnya kita dalam Latahzan ni saya tumpu kepada ayat Quran dengan hadis. Jadi kalau macam syair ni kita baca sekali lalu, lepas tu ustazah ulas ikut kefahaman ustazah lah. Okay, moga sebab kalau syair minta maaf sebut kalau kita tersilap cara kita faham pun muslimin-muslimat, lalu kita sampaikan mengikut pahaman kita, apa yang baik kita boleh petik di situ, dia tidak menjadi kesalahan. Okay, tapi kalau ayat Quran, hadis Nabi, kita aku rasa maksud dia macam ni kot. Lepas tu yang kot tu yang kita sampaikan, kamu tunggulah. Okay, baik. Ustazah belum lagi tahu mulakan dengan kalam suci. Rakan-rakan dalam ni banyak rakan-rakan di UKA. Muslimat yang tak tahu di UKA tu apa, demi ummah kerana Allah, close group muslimat sahaja. Cik Syafi'i tadi tak bolehlah join, suruh isteri join boleh. Okey, jadi close group untuk muslimat sahaja sudah pasti, termasuk dengan close group fik wanita saya. Mengenali Kak Zaliha Zainal, kabarnya sebelum subuh tadi kematian suami. Dan sebenarnya doakan saya, kenapa saya pindahkan daripada 3 petang ke tengah hari ini. Saya punya azam. Tadinya bincang awal dengan Ustaz, saya punya azam sebab Ustaz dekat bawah tengah didatangi oleh doktor peribadi. Wah, doktor peribadi. Kita ni mana mampu nak panggil doktor peribadi, tapi buat-buat hebatlah doktor peribadi. Tahu tak doktor peribadi tu apa? Kawan dia buat urut dan bekam. Tapi kan dah berbulan-bulan, kawan dia tu pula lurus bendoi sungguh. SOP sungguh. Tak boleh lagi Ustaz, Ana tak boleh tolong entah ni. Tak boleh lagi SOP. Ustaz kata SOP. Aku dah sakit badan ni, dah berbulan-bulan tak urut ni. Kan? Jadi dia baru hari ini customer pertama dia Ustaz Azwan untuk berbekam dengan berurut. Muslimat. Jadi tengah hari nanti lepas Zuhur abang free. Mudah-mudahan abang larat lah. Biasa lepas urut ni kan kita macam rasa nak rehat je kan. Lepas tu bang, boleh tak kalau macam tu saya awalkan Latahzan 11.45. Tak apa, walaupun baru habis je kuliah 11.30 tadi, pukul 3 ada waktu ni. Mudah-mudahan abang sihat, rasa kuat nak bergerak. Semoga Allah izinkan untuk saya menjadi wakil kepada semua kawan-kawan kita ni, muslimat dirahmati Allah, kawan-kawan kita ni untuk ziarah Kak Zaliha sebab rumahnya diceras dan dia mati bukan asbab COVID. Jadi insya-Allah boleh diziarahi dan tak tahulah jenazah dan diuruskan ke belum, sebab kalau tak dapat jumpa jenazah pun nak melahirkan rasa takziah, simpati. Selagi kita ada peluang, bapak saya, mak saya dulu selalu ajar, mak dengan bapak ni takkan kecil hati, takkan terasa hati kalau korang nak buat parti-parti birthday ke kenduri-kenduri kahwin ke, tak jemput mak dengan bapak, tak apa. Tapi kalau hal mati jangan tak bagi tahu. Dia cukup pantang kalau dia tahu dah lama. Pak Haji tahu ke apa ni meninggal dunia, nanti balik dia macam marah. Marahlah marah. Sampai hati tak ada orang bagi tahu aku tu, kawan aku tu dulu tu. Dia marah.
Jadi maknanya kalau kita tahu kematian, muslimat, selagi kita boleh usahakan untuk kita berdepan mengucapkan takziah, untuk kita dapat solat jenazah. Tapi sekarang ni dengan SOP terkini pun payah kan. Jadi waktu jenazah ada, mungkin lepas pukul 3 nanti, mungkin sekarang ni kematian memang polis KKM memang suruh segerakan. Kenapa? Takut ada kluster jenazah. Takut. Tapi sebenarnya kita tak payahlah nak gaduh-gaduh. Ni semua sebab takut COVID lah ni. Pandang je hikmah. Apa hikmah? Kalau dulu kan meninggal malam, tunggu esoknya dah petang baru ke bumi. Kenapa? Tunggu anak dia ustazah, seorang tu duduk dekat US di dalam flight dah ni. Sedangkan Nabi suruh segerakan. Dah sampai ke masanya yang kita terpaksa ikut sunnah Nabi. Segerakan pengurusan jenazah, segerakan. Dan sekarang tak pelik ke bumi malam. Bukan yang mati COVID di hospital lah. Kematian biasa ni, hari tu kawan saya kematian ayah, pukul 6.30 petang, malam settle. Maksud ustaz baru meninggal maghrib, muslimat, pukul 9 malam dah settle ke bumi, selesai ke bumi. Saya, cepatnya, anak dia kat KL pun tak sempat balik ni, cepatnya. Ada masalah ke pada jenazah? Tak. Sebab tak nak kalau sambung esoknya, jiran-jiran datang, lagi ramai, nanti wujud kluster jenazah. Makcik-makcik bawang macam ni lah kan. Saya pun senyum je lah. Malah nak join orang duk cakap macam-macam ni. Jadi kita kata sebenarnya ada hikmah ni, Allah, Kau mengajar kami. Orang Melayu ni kan degil, simpan jenazah, nak tunggu orang tu, nak tunggu orang ni, muslimat. Kan nak tunggu kubur yang kawasan istimewa untuk dikorek, pelik-pelik kita ni. Di sekarang ni Allah paksa. So carilah apa sahaja kebaikan-kebaikannya. Okay? Baik, muslimat dirahmati Allah. Kita hadiahkan kepada almarhum yang namanya pun saya tak pasti, suami kepada kawan kita yang meninggal dunia pagi tadi. Semoga Allah cucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Moga Allah ampun segala dosanya. Moga Allah ampun segala dosanya. Moga Allah kasihan akan dia. Dan moga sahabat kita dia anugerahi hati yang kuat, redha menerima takdirnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin muslimat, tahniah kerana hari ini kita masuk kepada bab yang ke-71. Jangan bersedih kerana kesulitan yang bertubi-tubi. Nak baca ni rasa macam amboi, kan macam tu kan. Amboi, sedapnya kau cakap. Jangan bersedih kerana kesulitan yang bertubi-tubi. Kan? Kau cakap senanglah. Kita cakap dengan Dr. Aida Al-Qarni ni. Sahabat-sahabat muslim-muslimat. Siapa kita untuk kata, amboi, sedapnya kau cakap, tak kena kat batang hidung kau kan? Sabar, Sad. Dia bercakap secara umum nak menasihat semua kita. Jangan bersedih kerana kesulitan yang bertubi-tubi. Selagi hidup, tidak ada henti dari yang namanya ujian. Ujian itu biasa otak kita faham sebagai benda yang sulit. Tapi rupanya ujian bukan saja perkara sulit. Ingat, perkara senang itu juga ujian. Perkara nikmat itu juga ujian. Contohi Nabi Sulaiman alaihissalam menerima ujian dalam bentuk nikmat, kekayaan, kesenangan, tahta. Kerajaannya bukan saja manusia yang hidup pada zaman itu, tapi pohon-pohon, binatang-binatang faham arahannya Nabi Sulaiman. Hebat kan? Kita kalau, Ustazah, syarikat ni CEO dia saya tahu. Saya ada 1,000 orang staff. Cara cakap pun nyampah aku dengar kan macam kau hebat sangat. Kan, Ustazah, saya ni agung tahu kat sini. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, saya ni PM tahu. Puan Muzayyana, Perdana Menteri. Macam tu kan.
Hebat sangatlah rasa, contoh muslimat dirahmati Allah. Tetapi jangan pernah merasa hebat kerana kerajaannya Nabi Sulaiman tu Allahu Rabbi. Masya Allah, binatang-binatang faham arahannya Nabi Sulaiman. Kita setakat beri arahan. Ustazah, saya nak tergelak ada seorang ibu yang hebat, muslimat dirahmati Allah. Dia kata, Ustazah, saya tak boleh terima anak saya 3 orang. Kenapa semua tak nak dengar cakap saya? Saya ni Ustazah, dia owner satu produk yang MLM ni kan. Tak payahlah saya sebut muslimat. Follower dia downline. Betul ke Ustazah sebut ni? Apa kalau orang meniaga MLM ni kan? Dia orang atasan, bawah-bawah dia ada 3,000 orang. 3,000 orang. Sekali saya buat kursus Ustazah ke 3,000 orang tu semua dengar cakap saya. Tapi kenapa anak saya yang 3 orang tu tak nak dengar cakap saya? So dia tak boleh terima, muslimat dirahmati Allah, tak boleh terima. Ni orang ni baru 3,000 orang pun orang bawah dia. Kalaulah engkau baca kisah hebatnya Nabi Sulaiman, tapi tak pernah bongkar. Biasa untuk aku diuji, biasa untuk aku didatangi ujian, biasa untuk kadang-kadang aku disinggahi sulit. Walaupun ianya secara bertubi-tubi, bukti kalau kita baca kisahnya para Nabi, Rasul, muslimin muslimat, Allah, kita dengar kita tak sanggup. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Tapi kayanya, senangnya dia, namanya dia, tahtanya dia tak sikit pun luar. Sebab tu siapa join live saya tadi, live mana pas kawasan Sungai Buloh. Saya nak tergelak pula masa mula-mula dia jemput saya tu. Ustazah sudi ke nak terima jemputan kami? Sebab kami ni ada nama parti politik. Allah, siapa je jemput, muslimat dirahmati Allah. Syarat saya kena dengan waktu saya. Sebab sekarang ni kita berperang dengan menyusun jadual waktu, muslimat. Elok saja dia bagi, kita pun okey, saya dah masuk diary, okey. Kalau okey lah. Bukan saya tolak sebab parti politik ke, sebab imbuhannya sikit ke, contoh. Kemarin Jaja bagi tahu, Ustazah ada NGO siapa entah nak jemput, boleh ke Ustazah? Tapi macam tu lah, benda-benda macam tu. Dia pun terkejut, Ustazah nak terima? Dah memang waktu tu saya kosong. Nak dapat waktu kosong tu bukan mudah, muslimat dirahmati Allah. Sebab kita bertemu dengan pelbagai, okay? Jadi tak payah atas nama itu, ini yang kita nak cakap ni hal Quran, hal hadis Nabi SAW. Dan sebenarnya saya bukan niat mengajar pun setiap kali berkuliah ni. Saya niat memberi peringatan pada diri saya yang selalu lupa. Jadi sebab pertama kali dia jemput, dia bacalah biodata sekian sampai dah habis. Saya tak sedar dia habis baca. Saya pun gelap. Kan saya minta maaf, saya cakap terus terang je dengan puan moderator. Ketika dibacakan tadi, saya tak fokus. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab saya tak nak dengar semua-semua tu. Tapi syarat, kadang-kadang orang minta biodata Ustazah, boleh tak? Nyampah kadang nak biodata apa? Tulis je lah Muzayyanah Abdullah kat situ kan, muslimat. Kerana apa? Kerana saya ni adalah hamba Allah. Siapa sahaja, kadang-kadang kan, siapa anda yang melatih anak-anak kan, muslimat dirahmati Allah. Anak kata, ibu takutlah nak masuk pertandingan syarahan tu. Nanti yang datang guru besar sekolah tu, hebat-hebat lah. Saya pun kadang-kadang ada minda yang macam tu. Biasa sebab kita manusia. Kadang-kadang masa mak saya ada dulu kan, selalu saya cakap, mak tolong doa. Ya, mak ni hari-hari doakan kau ni. Tapi mak kali ni lain, orang yang nak datang tu orang hebat-hebat, bla 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 bla. Mak saya cakap simple je. Alah, bukan kau tak ada hidung. Ada kan hidung tu. Bukan tak ada mata, sama macam orang yang datang tu. Diorang ada mata, ada hidung. Manusia ada mata, apa tengok kat kita. Kalau suka, dia suka. Kalau dia tak suka, biarlah. Yang penting kau buat apa yang Allah suka. Kan sini nyampah kan. Nyampah, panjang sangat. Tulis je lah Muzayyanah Abdullah, hamba Allah, bahagia. Elok pun. Lepas tu nama bapa Abdullah, orang PM tepi. Ustazah ni apa dulu Ustazah Cina ke? Sebab nampak mata sepet, dia kata Cina. Ustazah Cina masuk Islam ke sebab bapa Ustazah Abdullah? Sian bapa ai berkulit hitam tu. Tak adalah hitam sawo matang kan. Dia kata, aku sabar je lah. Dia kata Ustazah mu'allaf kan, muslimat sebab bahasa saya binti Abdullah. Kelakarlah kadang-kadang. Buang masa. Minta maaf siapa nak jemput Ustazah. Muslimat tak payahlah baca biodata tu.
Sebab 5 minit tu amat bermakna. 5 minit tu kita dah boleh baca satu ayat Quran dah dengan terjemahan. Kan macam tu lah. Jadi setiap kali nak jemput tu baca Bayu datang. Malas nak dengar, tak payah dengar lah. Okay. Jadi bukan ingin mendapatkan, ya, kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah rasa bahagia je kalau kita bercakap macam keluarga. Kata keluarga Malaysia kan, maka kenalah duduk macam sebuah keluarga. Okey, jangan bersedih. Baru baca tajuk ni dah setengah jam. Kerana kesulitan yang bertubi-tubi. Anda, betul, Ustazah mak saya pun cakap macam tu. Ustaz Abdul Somad pun saya belajar sesuatu. Dia kata, bila saya rasa gerun dengan manusia, saya akan memandang mereka semua sebagai hambanya Allah. Ustazah tulis, pandang YouTube kan. Betul lah macam mak aku cakap. Jadi ni cakap, betul lah kita ni sama-sama hamba. Sebab apa? Sebab dia bertahta, kita takut. Apa sangat banding dengan tahtanya Nabi Sulaiman? Apa sangat? Pandang orang yang lebih rendah daripada kita. Dia pun manusia, dia pun nak dimuliakan, dia pun suka dipuji. Sahabat-sahabat, indah kalau kita meraihkan semua orang. Okey, anda tidak perlu. Siapa kawan-kawan duka, fik wanita yang kenal Kak Zaliha Zainal, tolong jangan PM dia, saya nak datang. Saya takut nanti pernah pandai pula PM Ustazah nak datang rumah. Jangan sekali-kali. Manalah tahu saya tak jadi datang. Saya dah ada niat ni. Semoga Allah permudahkan. Takkanlah saya nak datang dengan surprise. Takkanlah macam tu. Orang tu tengah sedih. Kalau saya sempat, saya pergi muslimat. Saya tak ada janji apa-apa. Terlepas cakap lah pula cakap nak ziarah dia kan. Mana ada kan Kak Ayah Gaus. Takut Kak Ayah Gaus PPM tepi pula. Jangan. Kesian orang tengah bersedih, takut dia mengharap. Okey, kalau saya sampai nanti saya sampai. Baik. Anda tidak bersedih, anda tidak perlu bersedih ketika kesulitan menimpa. Berbagai masalah menimpa bertubi-tubi dan berbagai rintangan datang menghadang. Anda hanya perlu bersabar dan bertahan. Cuba garis kalimah bersabar dan bertahan. Allah. Kata-kata ni dalam Quran berulang-ulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Aduh, kalau kita baca terjemahan dia, bukan sekali sabar je, disuruh berkali-kali sabar dan bertahan dengan sabar itu. Subhanallah, muslimin muslimat. Kerana pertolongan Allah sudah hampir. Maksud lagi banyak kesabaran kita. Dia gini tau, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya tak ingat di mana saya baca cerita tu, tapi ada kisah lah. Ada kisah seorang budak yang kerjanya suka, macam kalau kita dulu-dulu zaman belum ada WhatsApp kan. Ustazah dulu masa mula-mula masuk taman rumah Ustazah ni lah. Kan berapa tahun yang dulu mula-mula kita nak buat program kan. Allahu Akbar, seksa muslimat sanggup pergi type kat komputer, print, lepas tu lipat A4 paper. Sebab kita nak jimat kos. Lepas tu jalan ke rumah orang, masuk dalam letterbox, usaha. Nanti ada je, Ustazah dah lepas 3 hari saya baru tengok ada jemputan ni datang majlis ilmu dekat dalam letterbox. Sekarang dekat WhatsApp pun berjalan program ilmu. Kita ignore je kan sahabat-sahabat. Nampak tapi buat-buat tak nampak. Sekian dimaklumkan. Mohon terasa. Macam tu kan muslimat. Jadi macam itulah, kalau kita mahu, kita cari. Tak payah diiklankan pun. Ustazah kagum lah semalam Ustazah sibuk. Belum lagi tengah hari sebab saya tak masuk kan. Latahzan pukul berapa. Saya habis TV Al-Hijrah hadiah messenger. Ustazah latahzan pukul berapa. Ya Allah, aku tak masuk Facebook lagi ni. Tapi saya tulis dah rasanya. Saya tak mampu nak bagi tahu pukul berapa. Lepas Zohor saya habis kuliah. Kan ada yang tanya lagi, saya masih lagi belum dapat jawapan. Sebab pukul berapa aku balik nanti ni. Tanya tim, tengok keadaan kat sana lah Ustazah, responden kita macam mana. Lepas tu ada syuting di RT semua dekat sana. Lokasi tu muslimat dirahmati Allah dengan macam-macam SOP yang ketat kan, nak masuk tempat macam tu. Lepas tu kita tak boleh jangka. Jadi lewat sangat habisnya semalam. Jadi bila tetamu ada kat rumah, takkan kita tak nak ra'i. Dia pun nak solat asar. Solat asar pun macam dah pukul 6 berapa sebelum 6.30 lah. Tapi sebab dia pun tak bagi kita masuk solat kat tempat depa. Sebab SOP kan, muslimat tak boleh masuk kat dalam.
Jadi kita ada lelaki, ada perempuan. Payahlah pula dua surau yang berbeza kan. Surau Petronas pun sekarang ni tak boleh macam masuk ramai-ramai. Jadi Ustazah kata tak payah singgah mana-mana, cepat balik solat rumah Ustazah belaka. Jadi solat rumah Ustazah, lepas tu dah halang dekat nak maghrib tu, tunggu je lah bagi dinner awal pada mereka. Jadi kita dapatlah berukhuwah kan, muslimat dirahmati Allah. Benda macam gitu kita nak atur, kita nak susun bagi cantik. Sebab apa kalau kita macam nak skema-skema sangat, Allah segan lah nak ajak diorang ni, rumah kita ni bukan ada apa pun, takkan kesudah lah. Kita nak mengundang barakah, cerita macam tu. Baik, kita ambil muslimat dirahmati Allah. Bila datang kemahuan, kita yang akan mencari. Hanya apa yang berlaku pada diri kita, tak ada pilihan lagi. Hanya disuruh bersabar, disuruh bertahan. Kerana pertolongan Allah sudah hampir. Jadi muslimat, dia duk kata aku ni dah 2000 keping dah hantar. Sebab tu saya suka sangat benda kecil kita buat, tapi nanti hasilnya sangat memuaskan. Syaratnya dia daripada usaha kita. Nabi SAW pun bercerita kepada para sahabat betapa amal yang dicintai Allah adalah ni, yang datang daripada kudrat, keringat kita sendiri, usaha kita sendiri. Bukan kita ngending-ngending, kipas-kipas, aircon-aircon. Kan sahabat, lah kawan dengan orang yang pakai aircon, sejuklah kita, macam-macam kelebihan dapat. Kawan dengan orang yang rumah tak ada aircon, tak ada kipas, bilalah nak balik, bilalah nak balik. Kan nak remeh je. Teruk benar perangai macam tu. Jangan. Okay? Kita tengok syair yang ditulis. Wahai zaman, zaman ni waktulah, waktu-waktu yang kita lalui. Suka tak suka, saya bernafas sekarang ni. Tarik nafas ni, kemudian saya hembus, saya tarik sekali lagi. Tarikkan nafas yang kedua ni tak mungkin sama dengan yang tadi. Maksudnya, break sekejap nafas yang kedua, aku nak patah balik kepada nafas yang tadi. Cannot. Kan muslimin-muslimat, anda faham tak maksud saya? Macam air terjun, air sungai yang mengalir, dia takkan patah balik. Itulah zaman, itulah masa yang kita lalui. Jadi sahabat-sahabat, sukanya kan Ustazah zaman kecil-kecil dulu tak ada masalah, main-main-main, letih balik rumah, mak marah pun buat tak tahu je, tidur. Kan makan, beok, kencing, itu je lah kan, minta maaf sebut. Tak ada fikir masalah apa. Syok kalau jadi budak-budak. Iya, tapi budak-budak tu tak sabar nak jadi orang tua. Cuba tanya. Yang kecil-kecil kan, sikit-sikit dah 4 tahun kan, dia ambil lipstick mak dia, tenyih habis semua. Lepas tu mak dia bebel, apa main lipstick ibu ni, bla 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 bla. Jawapan dia senang, yang kau letak lipstick dekat tempat yang anak mudah capai tu buat apa? Macam mana anak tu boleh tahu lipstick tu tempatnya kat sini, bukan kat sini? Kan sahabat? Jawapannya sebab anak tu melihat apa yang emak buat. Kadang-kadang saya tak faham lah Ustazah budak-budak sekarang ni. Mana dia dapat lagu, boleh joget macam Hindustan menari tu? Dah kau tengok cerita Hindustan hari-hari, memanglah budak kecilnya pandai Hindustan joget. Lepas tu tanya, macam mana ya Ustazah anak orang tu kecil-kecil dah boleh hafal dah surah Yasin? Maunya tidak, hari-hari dia duduk atas riba maknya yang tiap-tiap hari baca Yasin. Lepas tu kita tanya, muslimat dirahmati Allah kan, dia jual makeup, dokong anak kan. Okey, untuk kita kan sekejap je makeup, you nak pergi kerja apa semua, kan kadang-kadang lalu kat Facebook kita. Lepas tu dia dokong anak. Lepas tu anak dia kacau, janganlah kacau mami nak buat sale ni, nanti kakak jangan makeup, dia cakap ke anak dia. Tapi dia tengah buat apa? Tengah buat tutorial mengajak orang bermakeup. Anaknya didokong kan, nanti jangan makeup tau, jangan, biar mami seorang buat. Kau ingat apa anak-anak tu tak ada mata, tak ada telinga? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian sikap-sikap ibu yang macam ni. Saya minta maaf. Sebab anak tak sibuk sangat dengan apa yang kita cakap. Anak sangat sibuk dengan apa yang kita buat. Jadi berbuatlah hanya yang baik-baik, muslimat dirahmati Allah. Nampak kan, walaupun kita tengah sakit hati dengan bapak dia, jangan merah depan anak. Mak saya dulu cakap dekat kami-kami ni, termasuklah saya dengar dia cakap dekat ipar-ipar saya. Sebab ipar-ipar saya semua perempuan. Maknanya kalau mak saya pandang saya sebagai anak perempuan, mak saya cakap, aku ni anak ke menantu ke sama je. Kan? Kalau dah jadi keluarga aku ni, jangan kecil hati kalau aku tegur ni. Sebab untuk kebaikan. Maksudnya muslimat dirahmati Allah, untuk kebaikan. Cakap. Jadi maksud muslimat dirahmati Allah,
apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak bagi tahu, itu adalah cerminan. Kalau nak gaduh dengan laki, mana di rumah tangga tak bergaduh? Jangan depan anak-anak. Cuba tahan dulu sekejap, masuk dalam bilik, pelankan suara. Ini tengking, baling, periuk, baling itu. Lepas tu anak bila bergaduh, adik-beradik, baling itu, baling ini. Siapa ajar kamu ni? Piat telinga anak. Rupanya macam tu dia gaduh dengan laki dia. Muslimat dirahmati Allah. Ya, macam ayah yang merokok. Anak merokok marah. Betul Nursila Ismail? Kenapa kamu merokok? Kamu kan sekolah lagi. Kalau anak tu cakap, kenapa ayah merokok? Ayah tu kan bekerja. Suka hati akulah, aku dah kerja. Duit aku pakai duit aku. Ayah, duit yang ayah bagi dekat abang tu dah jadi duit abang. Suka hati abang lah, abang nak beli rokok. Ambil kau. Nak jawab macam mana? Kepimpinan melalui tauladan. Sekian dimaklumkan. Okey, kan dah kena marah. Jika masih tersisa kemuliaan padamu, padahal kemuliaan terus berkurang, maka berikanlah kemuliaan itu. Muslimat dirahmati Allah. Kita berjalan, ikut je masa yang Allah beri. Sampai bila kita nak berjalan mengikut kehendaknya, masa yang Allah telah tetapkan kepada kita, sepanjang itulah kita kena merebut kemuliaan. Dan Allah tidak akan memuliakan orang yang melakukan perkara-perkara yang hina di sisi Allah. Allahu Akbar. Jadi terus buat. Kan betul Bonda Datin Aisyah Abdullah cakap Jerman terus keluar. Itulah dia kita nak faham, muslimat dirahmati Allah. Jangan lupa belajar rajin-rajin. Tapi maknya majlis ilmu malas. Sekian dimaklumkan. Okey. Sesungguhnya kesabaran itu lebih memberikan kedamaian daripada kesedihan. Kesabaran itu lebih memberikan kedamaian daripada kesedihan. Ibu-ibu, cuba jujur. Bersabar dengan kerenah anak itu lebih indahkah? Atau bersedih dengan kerenah anak itu lebih indah? Benda yang tak sama. Sabar is sabar, sedih is sedih. Yes, sedih itu biasa kerana itu emosi yang Allah hantar pada kita. Anugerah tu rasa sedih tu. Tapi adakah kita bersabar dengan rasa sedih itu? Bukan kita layani sedih itu berhari-hari, tak nak cakap dengan anak, merajuk dengan anak sendiri. Pelik muslimat. Pelik. Okey? Kita tak nak bercakap dengan suami, rontok dekat situ, makan sendiri, pergi kedai mamak, aku tak nak masak. Kan? Sedih hanya kerana apa? Anda dah baca dah Facebook Ustazah? Yang Ustazah tulis, dah cerita ke belum dekat Latah Hazan ni? Seorang lelaki yang kematian isterinya asbab COVID. Baru lagi tahu kejadian tu. So saya baca, termenitik jugalah air mata Ustazah Zaid. Senang sangat nak nangis. Semalam interview responden tu, muslimat dirahmati Allah, janji dah dengan tim dengar. Ya, Ustazah takkan nangis. Ustazah janji Ustazah takkan nangis. Dia orang kata, Ustazah nangis lah. Tak apa Ustazah nangis, biar nampak real benda tu. Tak, Ustazah takkan nangis. Tanya, nanti kalau Ustazah nangis, budak tu tak boleh cerita, nangis sekali. Sekali bila dia sebut perkataan, Ustazah, sepatutnya abah saya menjadi pelindung kepada saya. Tetapi kenapa abah saya menzalimi saya? Kurang ajar punya bapa dan biadab dengan Tuhannya, meniduri anak perempuannya saat isterinya keluar bekerja. Daripada usianya 4 tahun sampai 15 tahun, mati bapa itu, anak ni dalam hati, lega aku. Terima kasih ya Allah sebab matikan bapa aku. Anda faham tak rasa itu? Dan cerita yang Ustazah kongsikan tu muslimin muslimat, seorang suami yang mulutnya, mulut. Baru aku teringat aku pernah cakap kat dia, awak tu dah lah gemuk gedempul. Ustazah terus pandang Ustaz, bang cuba tengok cerita ni, sebaik abang tak cakap saya gemuk gedempul. Terasa I, kalau orang lain cakap I tak kisah, tapi kalau you yang cakap. Sebab apa tak muslimat? Kalau anda baca tu, Ustazah tulis, tadi aku nangis baca cerita ni, lepas tu aku tergelak pula. Sebab apa tergelak? Sebab Cik Abel kita bukan jenis orang yang suruh kuruskan badan tak. Jangan kurus, abang tak suka. Dia jenis orang macam tu. Manusia ni pelik macam-macam. Ada orang kata suka kurus, ada orang kata suka gemuk. Jadi suka hatilah kita bahagia ikut cara kita, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu suami dia ni, Allahu Rabbi, suami dia ni Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia pernah cakap kan, perempuan-perempuan kat pejabat tu cantik-cantik, boleh je kuruskan badan. Awak tu je yang gemuk gedempul. Dah kahwin gemuk gedempul. Gemuk gedempul tahu, bukan gemuk je dia cakap.
Jadi saya kata kalau disebut gemuk je mungkin orang boleh terima. Ni gemuk gedempol. Anda ingat gedempol tu apa? Sedap ke bunyinya? Bunyinya pun tak sedap. Gedempol gitu kan. Mesti kalau saya pun terasa kan. Mesti dirahmati Allah. Jadi disebut bini dia gemuk gedempol. Bahagia cari kita. Betul? Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kan bahaya dilarang keras guna perkataan gemuk. Ustazah okey, tapi dia guna gemuk gedempol kat bini dia. Saya rasa jahat-jahat mulut lelaki ni. Janganlah cakap depan isteri gemuk gedempol. So isteri tu mungkin terasa seorang isteri banyak diam. Suami yang kematian isterinya ini dia kata apa? Saya perasan lately ni dia banyak diam. Bila dia fikir-fikir balik, dah lepas isteri dia tu masa nak ditidurkan sebab COVID, dia telefon suami minta maaf, redalah saya sebagai isteri abang. Memang isterinya orang yang baik, katanya. Sekarang dia baru sempat duk godek-godek handphone arwah isteri. Bila dia menggodek-godek handphone arwah isteri, keluarlah segala history. Historinya apa sahabat-sahabat muslimin muslimat? Cara kuruskan badan. Nak kurus dalam masa seminggu. Lepas tu nak beli produk. Dia tengok kan apa yang dia nak shopping tu. Tapi dia abaikanlah, tak jadi nak shopping. Maksud suami ni kata dia dapat rasa betapa isteri ni terasa sangat dengan kata-kata dia. Sampai semua apa yang di Google tu cerita macam mana nak kurus, dia nak beli. Tapi macam mana dia nak beli? Aku seorang lelaki yang tak cuba memahami. Dia nak cantik tapi aku tak bagi duit untuk mencantikkan dirinya. Dia nak kurus tapi aku tak belikan produk-produk untuk dia, bantu dia jadi orang kurus. Baik lelaki tu tak ada depan ustazah. Kalau tidak memang kena siku dengan ustazah. Baru kau nak sedar, baru kau nak tahu. Tuan-tuan, suami dia tu dengarkanlah tahzan kita ni. Ampun, maaf muslimin muslimat. Maksudnya dah mati baru dia menyesali bahawa dia menyesal dengan kata-kata dia. Aku sekarang tak ada benda aku nak cakap kecuali kalau aku boleh hidupkan bini aku balik, aku nak cakap dengan betul lidah aku ni. Tak nak kecilkan hati isteri aku yang banyak berkorban, yang baik dalam rumah tangga. Baru nampak. Okey sahabat-sahabat, please kita belajar daripada semua ini. Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, hidup kita ni kita saling tumpang menumpang. Ustazah biasa cakap kan, orang kaya kita belajar sesuatu. Macam mana dia boleh kaya raya macam tu rupanya ya Allah dah ada pendapatan, hujung minggu buat macam ni lagi, bisnes online lagi, keluar saham, masuk saham. Saham ke apa kan? Kita tak reti muslimat. Patutlah masyuk dia banyak. Tapi dia ambil rezeki halal tu, bukan rezeki haram. Macam mana aku nak belajar dengan dia? Orang miskin pun ada sesuatu yang kita boleh belajar. Ya Allah, tawaduknya miskin tapi nampak berkat hidup dia ni. Apa rahsia dia Bukan kita sibuk bila jumpa orang tu. Ya Allah ustazah, rumah dia dalam miskin ustazah, busuk pula tu, anak-anak dia tak mandi berapa hari. Itu bagi hantar bantuan, itu yang kau nampak. Masalah lah hati kita yang bermasalah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi cerita-cerita kematian asbab COVID ni ada sesuatu yang kita belajar. Masya Allah. So walaupun kita ni isteri dia arwah dah. Kita ni isteri, kita pun terasa. Alamak, pernah tak aku cakap suami aku macam tu? Agak-agak suami aku terasa tak kalau aku cakap macam tu? Mesti kita fikir, ya Allah nak betulkan lidah aku ni. Betul lah apa dia cakap ni. Maknanya isteri dia meninggal dalam keadaan memendam rasa. Kalau aku sihat dari COVID ni, aku nak kurus. Macam mana nak rebut semula cintanya suami aku pada aku? Padahal muslimin muslimat dirahmati Allah. Betul kan Nur Hawa? Saya faham apa maksud Nur Hawa. Menitis air mata saya sebab saya dapat rasa apa yang dipendam oleh arwah isteri tu. Betul? Macam mana takkan abang nak saya kurus? Orang selalu kata, kenapa artis tu boleh maintain je lepas kahwin? Cuba kau pergi rumah artis tu, rumah Siti Nurhaliza contoh kan. Saya tahulah apa ada dekat dalam rumah tu. Ada spa yang khas untuk dia. Tak payah pergi spa, dalam rumah pun dah ada spa tau. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa yang tak cukup dalam peralatan spa tu? Spa dalam rumah dia lebih mewah daripada spa yang kat luar sana. Siapa yang hadiahkan? Bukan suami orang lain. Datuk K lah bagi sebab dia nak isteri dia cantik. So kita nak cantik, siapa yang suruh kita, siapa yang nak kita cantik? Suami kita. Sebab kita khidmat untuk suami kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita bukan berkhidmat untuk suami orang lain.
berkhidmat untuk suami kita. Bang, nak macam tu, bolehlah bang, bolehlah kan. Tak payah nak macam tu je. Anak dah ramai dah. Tapi abang anak dah ramai pandang perempuan lain. Saya pun nak macam tu juga kan. Abang malam-malam masak Maggi, macam mana saya nak kurus? Macam itulah contoh ayat kan. Sekian dimaklumkan. Okey, sesungguhnya kesabaran itu lebih memberikan kedamaian daripada kesedihan. Dan ketabahan lebih memberikan hal-hal yang positif daripada kelemahan. Dan orang yang dengan kesedarannya sendiri tidak bersabar, maka keadaanlah kemudian yang akan memaksanya bersabar. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Allahu Rabbi. Dan orang dengan kesedarannya sendiri tidak bersabar, maka keadaanlah kemudian yang akan memaksanya bersabar. Maksudnya apa? Kadang-kadang memang Allah tekan kita bertubi-tubi dengan ujian, dan akhirnya kita mengalah dalam kehidupan. Nak buat macam mana Ustazah? Sabar je lah, kita dah memang laki kita kan. Tahu tak apa, dah memang laki kita kan. Takkan kita nak koyak surat nikah depan dia. Sabar je lah dengan kerenah dia tu. Apa lagi pilihan? Pergi pejabat agama, nak tukar suami lain. Encik, saya datang ni sebab saya nak tukar suami lain. Mengong ke apa perempuan ni? Macam tu lah. Dah itu suami kita. Tempuh lalui, pasti dalam buruknya yang kita nampak ada baiknya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay, jadi kita nak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Nak belajar daripada Al-Mutanabbi mengatakan, kita baca sekali lalu sebab saya dah tulis dekat description kita tu untuk kita buat 2 tajuk hari ni. Okay, kita baca laju-laju. Masa telah melemparkan pada malapetaka, hingga hatiku terasa bagai tertikam anak panah. Hancur lebur hatiku hingga berkeping-keping. Cewah, saat anak panah itu menghujam ke dadaku. Tidak pernah ku ingat lagi bencana itu, kerana bagiku semua itu tidak bermanfaat. Kita dah banyak baca syairnya Al-Mutanabbi. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, penuh dengan kejiwaan apabila dia menulis. Nak buat apa nak kenang semua tu, yang ditusuk pedang segala. Benda tu tak memberi manfaat apa pun. Subhanallah. Gelak Rozana Haripin. Dah soleh lah, mana boleh nak tukar-tukar suami suka hati je. Dulu hang pilih dia pasal apa? Bukan kerana hang pilih pasal apa. Bila hang pilih pasal agamanya, itulah yang terbaik. Tapi dulu monyet, pedas tu. Nak juga kahwin dengan dia. Nak juga kahwin dengan dia. Tak nampak. Dah bercintanya, buta mata tak nampak. Bercinta dah panggil Pama. Kan? Papi. Papi pula apa? Menyampahlah dengan anak-anak muda. Baru bercinta, saya couple Islamik Ustazah. Sebab tu saya panggil boyfriend saya Abi, saya panggil girlfriend saya Umi. Dah nikah ke belum ni? Dah ada anak? Taklah Ustazah, baru plan nak nikah nanti habis study. Kami couple Islamik, kami tak pernah pun jumpa berdua-duaan. Tapi kami main WhatsApp je sampai tengah malam. Kan? Seorang Umi, seorang Abi. Geli, itu jawapannya. Sebab apa muslim belum kahwin? Dah kahwin kau panggil apa? Kan? Tak panggil dah Umi, Abi, Papi, keluar benda lain. P jadi huruf B, sendiri maklum. Okey, muslimin muslimat. Abdul Muzaffar Al-Abiyurdi berkata, waktu datang menyamar, dia tidak mengerti aku lebih mulia. Dan zaman terbaru yang datang melambat. Masa masih terus memandangiku, bagaimana aku melawannya. Dan aku masih memandangnya dengan sabar. Memandang masa yang lepas, sekarang akan datang itu dengan sabar. Yang terjadi, terjadilah. Yang terjadi, terjadilah. Kita tak boleh halang takdirnya Allah nak datang pada kita. Betul sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ini khulasah kepada bab 71. Okey, Pama, Papi pula dah Ustazah ni pun. Kan, itulah. Mak saya dulu selalu cakap, amboi masa bercinta, abang sayang. Bila dah kahwin, salah sikit, abang melayang. Kan, Ustazah kan. Betul juga pantun mak aku ni. Macam tu lah, muslimat. Tajuk 72. Saya berani terus pergi 72 ni. Khulasah dia tak panjang mana. Jangan bersedih. Anda masih ada saudara dan orang yang menyayangi anda. Anda masih ada saudara dan orang yang menyayangi anda.
kita tak sebatang kara hidup atas dunia ni. Baik ada orang kata, Ustazah, mak ayah saya meninggal COVID, saya dah lah anak tunggal, saya tinggal sebatang kara sekarang. Tak. Sahabat-sahabat, kita punya saudara-saudara se-Islam. Syahadah kita sama, kiblat kita sama. Tolong berkawan. Sebab tu saya tak boleh terima kalau ada orang bunuh diri sebab dia rasa mak ayah dia dah mati, dia dah putus asa. Tolong kita santuni. Di rumah kita ada orang yang lepas satu diuji. Jom kita ajak Kak, kita join grup surau Kak, insya-Allah. Macam-macam aktiviti Kak ada. Ya Ustazah, Kak selama ni tak pernah join surau-surau ni. Tak apa Kak, kita start je. Tak apa, semua orang sama, semua orang pun dalam proses belajar. Kita buat je. Okay, pelan-pelan insya-Allah Allah bukakan. Kita ni semua saudara. Tak ada beza pun. Allah nak tengok kita perbezaannya takwa je. Kalau buka tudung kita ni Kak, rambut semua hitam. Tak, Ustazah hitam, akak dah putih. Sebab akak dah 60 lebih kan. Macam itulah cerita muslimin-muslimat. Tapi Allah tak pandang rambut siapa beruban, pipi siapa flow-leles. Tak. Allah tengok hati kita. Ketakwaan kita. Allahu Rabbi. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Akan saya persembahkan beberapa bait syair yang jika anda mahu, anda boleh menyenandungkannya dengan lirih. Kerana akan memberikan rasa damai di dalam dada. Tentang penyatuan hati dan pendekatan roh ini, salah seorang penyair mengatakan, sahabat, saya pula tiba-tiba teringat semalam siapa rakan Latahzan yang PM saya. Dia mohon izin untuk dia buat video pendek daripada saya cerita pasal mata hari tu. Dalam surah Toha ada cerita nanti dibangkitkan mata. Dia buat video. Kalau dia boleh PM nombor yang tim khidmat ni, dia post, kalau dia adalah sekarang ni, dia post ke nombor WhatsApp tu. Sebab saya tak reti kalau dari Messenger nak pindah ke WhatsApp, saya tak reti. Sebab saya nak ambil dia punya video pendek tu nak masuk ke dalam Latahzan. Sebab sahabat-sahabat Latahzan ni hebat-hebat. Ada yang pandai buat nota, ada yang pandai buat video pendek. Tapi bagusnya dia minta izin. Boleh tahu Ustazah yang buat mana nak ni? Saya dah debar jantung dah kalau pasal video pendek ni. Sebab ramai asatizah kita terfitnah kerana video pendek. Video pendek. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang cakap 1 jam, 1 jam setengah tak nak dengar. Yang setengah minit punya video tu macam-macam fitnah jadi. Jadi bila dia buat dan saya dengar okey lulus kan, selesai penapisan Finas. Finas pula, Finaz, Z di belakang tu Zai kan, Ustazah Zai luluskan. Jadi muslimin muslimat, saya tak reda. Saya sebut muslimin muslimat, kalau anda, sebab saya sayang anda kerana Allah, macam saya bercakap dengan adik-beradik saya, keluarga saya sendiri. Tiba-tiba tadi Ustazah sebut flawless gitu kan. Itu pula yang anda nak pendek-pendekkan, tunjuk muka Ustazah macam tu kan. Maksud saya tak reda tu bukan apa, jangan membawa fitnah kepada agama sendiri. Tolong muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab para asatizah insya-Allah dia bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap. Okey, bertanggungjawab dengan apa dia cakap. Tapi semua orang ada karakter masing-masing. Yang ni caranya macam mana, yang ni caranya macam mana. Tolong jangan mengambil kesempatan atas kesempitannya orang lain. Okey, mana yang bermanfaat untuk diri dan orang lain silakan. Tapi untuk dijadikan bahan ketawa, untuk diperpanjangkan fitnah, tolong hentikan. Kata hadir majlis ilmu kan main lagi, tapi seronok tengok ustaz-ustazah bertelagah, belaga-laga. Kau dah kenapa? Kita nak menyatu. Sahabat-sahabat, tolonglah. Saya berasal dari Palestin. Sekian dimaklumkan. Kita semua bersaudara. Okey. Baik, kami berada bersama seorang perempuan Yaman yang keras. Dia mempunyai nasab orang soleh. Dia berkata dan menguraikan sejarah di samping tirai antara kami. Dia bertanya, siapa dan dari mana asal dua pemuda ini? Lalu ku katakan kepadanya, adapun temanku adalah kaum Tamim dan keluargaku berasal dari Yaman. Kami berteman suatu masa dan bertemu di berbagai tempat. Lalu kami bersahabat. Awak laju sangat Ustazah. Just nak cerita. Kita biasa je. Oh, Suzana Amiruddin ni duduk keramat ke? Macam-macam. Apa masa saya program dengar malam Jumaat hari tu, responden tu rupanya sahabat-sahabat duduk dekat-dekat dengan rumah saya. Keramat lah, keramat. Tapi keramat ni luas. AU1, AU2, AU3, AU4, AU5 kan. Luas, keramat ni luas. Jadi saya duduk sembang dengan, lah dekat je dengan rumah Ustazah sebenarnya. Lepas tu boleh bersembang.
Maknanya sebenarnya kalau kita berjiran, duduk kawasan sama, kita tak mengaku sebagai saudara se-Islam, bahaya apatah lagi rakan-rakan La Tahzan. Setiap hari mendengar ilmu yang sama, takkan kita tak boleh bersaudara, sahabat-sahabat? Kalau ada di kalangan kita nampak sikit cacat cela, kita simpan. Selagi mana benda yang mencelakan itu bukan benda yang mengundang kemurkaannya Allah. Kalau benda yang kita boleh up sebagai puji-pujian ataupun ditiru oleh orang lain sebagai tauladan, kenapa kita tidak boleh kongsikan? Macam tu matlamat kita hidup bersaudara. Sebab itu paling dahsyat punya kejahatan adalah bertelagah sesama saudara, adik-beradik kandung, hanya kerana rebutkan harta pusaka. Peliklah sahabat-sahabat, pelik. Macam mana kita nak sebut darah sedara? Sebenarnya sedarah itu silaturahim, se-Islam itu ukhuwah. Faham sahabat-sahabat? Ambil ayat Allah. Sesungguhnya teman adalah hiburan dalam kesedihan. Salah seorang di antara mereka mengatakan, seandainya bukan kerana bisikan jahat, nescaya saya tidak akan bergaul dengan manusia. Maksud apa? Kalau iblis, kan engkau mak kau dah mati, engkau bukannya orang kaya, engkau nak kawan, kadang-kadang ada bisikan-bisikan jahat. Nanti akhirnya dia menyembunyi, kemurungan. Kalau aku kawan dengan diorang pun, diorang bukan kenal aku jiran baru kat sini. Hang keluarlah rumah, joinlah masjid surau tempat orang berkumpul. Masuklah dalam grup taman yang membincangkan tentang urusan silaturahim kekeluargaan. Kenapa hang menyendiri? Jangan menyendiri hidup atas dunia, sebab Allah suruh jaga hubungan Rabbul Izzati dengan hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Apa kata Allah dalam Az-Zukhruf ayat 67? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, kita akrab insya-Allah. Pada hari itu, Allah na'udzubillah, sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang bertakwa. Sahabat menjalin hubungan adik-beradik, saudara, jiran tetangga, sahabat selah tahzan. Kalau hati tidak ada takwa, biasa je. Nanti muslimin muslimat dirahmati Allah, sebahagian akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Kenapa? Sifatnya orang yang dihumban dalam neraka duk saling petujai dahi. Sebab hang lah aku masuk dalam ni. Seorang lagi, apa hal aku pula? Sebab hang lah. Dengan setan pun kita duk petujai dahi. Sebab hang lah dia aku masuk neraka. Setan kata, dok, bukan salah aku. Aku bisik je kat telinga hang. Aku tak tarik pun sejadah hang untuk hang tak payah sembahyang. Ada hang pernah nampak hang nak sembahyang, aku tarik sejadah hang. Tak ada kan? Tak ada kan? Setan cakap kat kita. Bukan kita lah yang dihumban dalam neraka tu. Setan tu tugas dia, sahabat-sahabat, membisik-bisikkan kejahatan je. Yang kita pikut pasal apa? Nak sedekah RM100 lah dekat Mahat Tahfiz tu. Alamak kan, kalau bagi RM100 kang, aku nak makan apa? Bagi RM1 je lah. Syaitan bila tahu kita nak bagi banyak, dia bisikkan kefakiran. Kefakiran. Cukup ke nanti anak engkau nak sekolah lagi? Ini kerjanya syaitan. Bismillah, aku dah niat dah RM100. Apa pun berlaku tetap. Bismillah, aku kata La Tahzan hari-hari, ada orang dengar, tak ada orang dengar, aku kena buat. Bismillah, Allah mudahkan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jangan sampai berkawan, bersahabat tapi ada nawaitu yang jahat. Saya kawan dengan dia sebab dia tukar kereta baru, Ustazah. Kurang-kurang dia boleh tumpangkan saya pergi masjid. Sandal kat belakang macam bos, lepas tu saya selfie. Masuk dekat Facebook saya. Kawan kata, kereta baru ke? Bukan saja kereta baru, ada driver siap. Kong Hasam punya kawan dah lah tumpang kereta kita. Kita ni pula dia katanya driver dia. Ada manusia jenis macam ni. Depan manih ke main, melecah. Apa orang Kedah? Manih leting. Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi belakang, manusia mana ni? Manusia yang tak punya takwa. Tapi kalau berkawan, bersahabat punya takwa, akan berombong-rombongan pula kamu ke syurganya Allah. Faham muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang yang tidak memiliki ada pula orang yang berkata dalam sebuah perjalanan di daerah asing, orang yang tidak memiliki keteguhan niat,
tanpa tempat tinggal yang tetap, tanpa keluarga, juga tanpa tetangga. Perubahan niatnya semudah perjalanannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Sahabat, kita habis bab 72. Khulasah bab 72 ni saya nak cakap, saya minta maaf kalau ada orang yang hidupnya sendiri-sendiri. Ustazah, kenapa ya yang Ustazah hantar bantuan tu, dia duduk dekat dalam hutan seorang-seorang? Kenapa Saya dah pergi dekat rumah orang tu. Ya, Ustazah dah pergi. Saya sampaikan bantuan hari tu, saya sembang dengan dia. Cik, minta maaf cik. Wallahi sahabat-sahabat, saya bertemu dengan seorang yang memang tak campur orang, duduk seorang-seorang. Kita ingat betapa Quran hari-hari khatam, rupanya termenung kan. Akan ada sempurna. Cik, makan macam mana? Tak tahu, ada orang hantar makan. Tak ada, tak apa. Ada je nanti orang hantar makan tang ni. Macam tu, muslimat dirahmati Allah. Cik, macam mana ni, rumah bocor macam ni, minta maaf. Saya tanya apa yang saya nak kena bantu. Cik, tengok rumah ni ampayan pun tak ada. Tu macam dah sebulan, 2 tahun ada kot tak menyapu sampah, rumput-rumput kering. Duduk saja, bermalas-malasan. Minta maaf, ada jenis manusia macam ni. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab tu lisan saya selalu ulang, orang rajin takkan miskin. Orang rajin takkan miskin. Apa benda yang kau buat dalam hidup ni? Cik, saya datang ni wakil daripada ni. Kalau cik dekat dia, keluar jalan ni simpang ada masjid. Tu kalau saya dia mengajar hari tu sekali, saya nampak jadual. Ustazah Hafizah Musa pun pernah datang masjid dia. Tak tahu masjid pun tak tahu, tak pernah pi. La ilaha. Pasal apa tak pi cik? Kaki kuat lagi, dah mula dah Ustazah Zai. Kaki kuat lagi kan cik, kenapa tak pi? Tak mau pi, campur dengan orang. Pasal apa pula nak campur dengan orang? Ya Allah, muslimin muslimat, hidup jangan bersendirian. Kita ada saudara-saudara Islam. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah, cari kelompok, circle yang bagus, yang kalaupun kita rasa macam sebatang kara sangat, Islam takkan membiarkan kita. Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sebab itu kadang-kadang kita takut, kita duduk seorang-seorang, anak-anak jauh, ibu tunggal seorang-seorang. Tolonglah cik, saya kalau dengan ziarah makcik-makcik, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang tahu duduk seorang-seorang, cik ingat tahu, bergurau dengan dia, cik handphone jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat. Tengah malam ke apa, saya handphone sentiasa on, telefon je. Kalau tak boleh telefon saya, telefon ustaz. Cik ada kan nombor? Ada. Cik telefon tau, jangan tak telefon. Ya, tapi boleh tak cik tidur pakai rantai? Loketnya adalah handphone cik, handphone Nokia 3310. Ustazah ni kelakar lah, kenapa nak pakai rantai pula? Nanti cik tu lupa-lupa nak tidur, handphone kat dapur lah apa semua, letak dekat kita. Cik nak panggil siapa, nak duduk jauh, tak apa, kami selang 3 rumah je, tak apa, cik telefon je. Yelah Ustazah, terima kasih. Sebab kita bukan hari-hari boleh ziarah dia. Nanti kalau dah lama dalam grup, apa khabar cik tu, sihat ke? Kena tanya supaya kalau kita tak sempat untuk ziarah dia, bertanya, mungkin ada orang lain, lah Ustazah dah lama dah tak tengok dia. Tak apa, nanti petang akak pergi rumah dia. Ada je, jangan seorang-seorang. Sebab tu jangan terkejut, saya pernah didatangi seorang anak saudara yang mak saudara dia memang sikapnya tak nak campur dengan orang, sahabat-sahabat. Dia mati 3 hari tau. 3 hari dah dia mati. Duduk dekat sofa, bahagia duduk kat sofa, muslim-muslimat. Sebelah ni remote Astro. Bukan Astro lah, tak tahulah, remote TV. Jahat dia sebut Astro kan. Remote TV. Pegang, keras dah tangan, semua semut-semut semua dah keluar ni. Maksudnya sahabat-sahabat, dia pergi tak sedap hati, minta tolong jiran pecah rumah, pecah pintu, bawa polis. Sebabnya dia kata memang saya pun selalu acik tu pagi-pagi sapu sampah ni, rasa dah 3 hari tak ada. So anak buah ni tak sedap hati, suruh jiran tolong pecah pintu. Terkejut anak buah ni. Kisah sebelum-sebelum PKP lagi lah. Didapati mak saudara dia tu mati seorang-seorang. Lepas tu jiran-jiran membawang tau. Bukan apa, dia memang tak mau campur orang langsung, duduk seorang lagu tu. Macam tu. Muslimin muslimat, sedih lah. Kita tak nak, memang mati ni akhirnya dalam liang lahat seorang-seorang. Tolong linkkan hidup kita ni dengan masyarakat.
dengan orang Islam, walaupun kita mendakwa kita ni ibu tunggal, seorang-seorang anak tak sudi nak balik jenguk kita, jangan ikutkan sedih tu sangat. Ustazah, sekali-sekali tanyalah khabar acik. Sebab tu acik kena duduk dalam grup WhatsApp. Sebab tu seminggu sekali saya buat kuliah, acik kena dengar. Kalau acik tak datang 2-3 kali, saya cari acik. Kena kalau tak datang kik dia gelap. Sahabat-sahabat, jangan biarkan kejiranan kita duduk sorang-sorang. Kesian. Sorang-sorang dia menyendiri, tak bercampur orang, tak apa. Tapi kita berkawan. Dia dah sikap macam tu, kita tanya khabar, kita hantar makanan kat dia. Nanti akhirnya dia tak segan. Sebab ada orang jenis, dia tak reti nak start. Dia nak suruh orang start. Nanti, cik, acik ada kat rumah tak? Ada. Sekejap lagi saya singgah rumah acik, jom kita pergi surau. Ada apa Ustazah kat surau? Ada ni, jom, tak apa. Sakit kaki, Allah, bukan nak suruh jalan pun. Daripada pagar tu naik kereta duduk. Kalau nak suruh saya bawa kereta roda, kursi roda, saya bawa. Kik, tak yalah kursi roda. Boleh je acik jalan. Boleh je pun, jom pergi. Kena buat macam tu, bermasyarakat. InsyaAllah takkan ada orang yang mati bunuh diri kerana kecewa, akulah orang sebatang kara. Sedangkan kiri kanan kita penuh dengan saudara. Wallahu'alam, saya sayang semua kerana Allah, ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.